lah. Okey, tengok nota. Tengok nota ni dengan nota tambahan ni lah, dua-dua kita akan gunakan untuk yang BMC tadi ya. BMC berapa soalan tadi? Ada 20 soalan Okey, semua sekali berapa soalan? Ashraf, semua sekali berapa soalan Ashraf? 30 soalan Doktor. Baik. Okey. Kau dah tahu dah, kau boleh blast sekarang, kau dah pandai. Wow. Okey. So ni tak payah cerita lah, aku tak mau tengok sini ni, tak payah cerita dah ni, dah ya. Kau dah pandai dah semua ni. Okey, ni cerita kita nak terang pula untuk yang ni dah tengok kan. Ni nanti aku ceritalah ni. Ada jugalah ni dalam exam sikit ni ni ada ni yang dah cerita minggu lepas kan. Okey. Ni value proposition lah. Okey. Ni dah tengok kan. Dah tengok dah ya. Yang ni aku dah ceritakan dah ya. Ni jenis-jenis cerita-cerita ni kan, apa-apa yang kita cerita minggu lepas tu kan. Okey. Dah ada tak payah. Okey. Ini ingat ni. Okey. Ini kena ingat, kena faham. Okey, UVP tu apa? Ni ada dalam muka surat 87 sama je. Okey, UVP has strong focus on uniqueness tadi kan. Okey, dia tengok uniqueness tadi. Okey, biasanya apa? Generally less useful for the general market, but it useful for specific target market. Apa maksud dia? Macam kita buat kalau jual gula lah. Jual gula tak ada USP kecuali dia ada target pula gula perang, gula apa. Tapi kalau jual gula putih saja tu susah lah, tak ada macam tu. Kalau market tu sama je, lebih kurang. Tapi boleh juga contohnya air mineral. Kadang-kadang dia boleh buat juga air mineral tu dengan packaging botol macam tu pula. Okay. Tetapi secara umumnya, dia lebih fokus kepada sesuatu target market. Okay. Kan macam kita buat ni lah telefon ni kan, ada spesifik target market kan. Dia tak ada semua ni kan. One saya nak buat telefon yang paling canggih, yang paling fix untuk semua, tak ada. Susah kan. Okay. Tak boleh. Dia macam tu lah selalunya kan. Ni setiap orang ni apa? Setiap ni kan ni contohnya kan. Ni Walmart ni, Walmart ni apa? Ni rangkaian retailing macam Sabasun lah. Macam Sabasun, macam apa lagi? Macam Just Code. Tapi Walmart ni di US lah. Okay. GNT dan seterusnya. Okay. So yang ni sikit kita nak cerita hari ni. Yang ni kau kena faham ya. Okey, yang ni untuk tugasan yang kedua ni dia kena tahu untuk copywriting. Ni nak cerita pasal tugasan yang kedua Okey, nanti hari ni dah boleh masuk klip Hari ni saya dah buat, nanti saya akan sharekan link-link klip tu, boleh masuk dalam klip. Situ saya akan ada tugasan yang kedua dan seterusnya lah. Okey, tugasan pertama bukan tugasan yang kedua Kalau semester lepas dia ada tugasan pertama, korang ada 2 tugasan je. So sila masuk dalam APK tu, boleh tengok daripada situ. You all boleh tanyalah juga kan, junior you tu kan yang dah ada macam-macam tu. Okey. You tolong junior tolong you pula kan. Okey. Saling tolong menolong sama kita Okey. So tak apa, yang ni saya akan pergi balik. Okey. Yang ni kita nak tengok. Yang ni sila berikan perhatian yang lebih sikit. Okey, sebab dia susah sikit. Susah, dia senang je, tapi orang confuse bila dia tak letakkan betul-betul kefahaman Features, advantage, benefit. Okey, produk kita ni, okey, dia akan, setiap produk yang kita beli ada produk macam-macam lah. Contohnya telefon yang ni Samsung, okey. Ini Samsung S9, lepas tu ada ni anak-anak saya punya. Okey, Samsung apa saya tak reti lah ni. Samsung tak tahulah Samsung yang ni kan. Yang ni 300.5 macam tu je. Yang ni dalam kat 3,000 kan, tak silap kan, 29 ke berapa kan. So setiap produk dia ni dia ada features dia, ciri-ciri dia. Okey, dia ada advantage dia dan dia ada benefit dia. Okey, benefit ini adalah kita bagi tahu dia benefit advantage feature. Okey. Kejap. Bagi saya masa sekejap.
Okey, contoh contoh. Apa ni? Boleh komen tak? Apa ni? Saya pergi ambil kejap tadi. Biasalah work from home. Sekarang ni rumah saya kat rumah je. Apa ni? Komen, apa ni? Tulis komen. Telur. Okey, telur katanya kan. Bawang. Ya Allah, bawang macam ni kau kata. Ha? Macam ni telur aku jadi. Okey. Bukan telur saya ni, telur ayam kat dapur tadi. Okey, ni telur. Okey. So, apa jadahnya buat telur ni, doktor? Doktor, telur ni gini telur, okey. Ciri-ciri telur ni macam mana? Dia bulat, lepas tu dia ada apa lagi? Boleh tak? Ciri-ciri ni apa yang you all nampak? Ini ciri dia bulat, dia besar mana diameter dia, besar bola ke kecil ke apa semua kan? Okey, itu features. Okey, yang you all nampak. Ini besar. Mana yang lebih besar? Okey. Ciri-ciri dia kan. Itu features. Features ni benda yang you all nampak. Okey, dengan mata kasar you. Okey, yang boleh nampak. Okey, itu antara basic dulu. Okey, dia cerita kat sini ciri. Lepas tu, ini secara sembang dulu Okey, dalam telur ni dia ada apa? Dia ada protein, dia ada omega apa semua kan. Itu kelebihan dia. Dalam telur ni dia ada omega 3, betul? Omega 3, betul tak? Ada omega 3 omega 3. Okey. Apa kelebihan omega 3? Omega 3. Omega 3 itu features dia, ciri-ciri yang ada dalam ni. Omega 3 ni yang dalam ni dia bukan advantage dia ciri-ciri. Apa dia ada? Itu ciri-ciri dia. Yang ada. Okey, dalam features dia. Okey. Doktor tak faham lah doktor ini. Okey. Contohnya ini minyak ikan dalam minyak ikan ni dia ada ini dia. Dia ada EPA lah apa benda, itu features dia. Okey. Itu feature dia. Faham? Setakat tu faham? Itu feature ciri-ciri dia, apa yang ada dalam kandungan dia. Okey, advantage dia, apa kelebihan dia pula bagi secara general, advantage dia. Okey. Advantage dia apa? Advantage dia kalau omega 3 ni apa? Untuk otak, untuk pemikiran, banyak cara, banyak pelbagai advantage ni banyak kan. Telur ni semua makan kan, kalau rumah kan. Mak makan, ayah makan, anak makan, kau pun makan. Okey, kenapa kau makan? Advantage dia banyak. Tetapi benefit, dia itu nak cakap sekarang. Itu advantage dia kan. Advantage telur ni macam-macam, bagi tu tenaga, bagi fokus, bagi minda. Itu satu. Dan benefit, ini nak cerita. Benefit inilah yang kita cari, yang kita nak tekankan, yang mana setiap orang berbeza benefit yang dicari. Features sama, bulat tetap bulat, omega 3 tetap omega 3, dia tak berubah. Advantage omega 3 banyak, dia banyak sangat, 10, 20. Tetapi bila kita bercakap tentang benefit, benefit dia dah berbeza dah. Setiap orang makan, kalau anda makan, saya makan, saya nak jadi kuat, saya nak fokus. Okey, bila kita bercerita, ini saya ingin kekal cergas dalam pembelajaran. Itu saya. Tapi kalau ayah kita yang bekerja macam contohnya jadi nelayan ke, berkebun ke, guna kudrat ke, tukar rumah ke, makan telur, saya nak kuat supaya saya boleh bekerja tahan sepanjang hari. Ingat, bila dah benefit dia jadi lain. Bila kita bercakap tentang benefit, setiap orang mencari advantage itu yang berbeza, bergantung kepada customer segment kita. Kan? Bila kita bercakap pasal kanak-kanak dia makan telur, sebab lain. Kenapa? Kan? Kalau orang muda lain pula, kalau perempuan pula dia makan sebab lain pula. Okay, this is the general idea of the FAB. Okay, this is general rules yang awak perlu faham secara general. Okay, jangan keliru kat situ dulu. Itu step yang pertama supaya awak dapat lihat dia punya perbezaan dia. Sebab dia selalu keliru. Okay, kita tengok contoh kat sini. Kita baca sikit. FEB is process that help. Okay.
Yang ni penting sebab awak nak buat yang tugasan yang kedua tadi nanti copywriting. Copywriting tu soft sell, hard sell tu. Itu masalah cuti. Asyik cuti je kerja bila kau nak belajar kan. Minggu depan cuti. Minggu depan sekali lagi lah belajar. Sebab cuti memang tak boleh buat kelas. Kecuali nak minta nak buat kelas. Doktor saya nak kelas. Kami nak kelas juga doktor. Tak kira. Memang mimpi lah. Tak ada kan. Kau tak nak kan. Okay. So FEB suka Ashraf kan. Ashraf memang dahulu sekali wakil suka untuk semua. Okey, kami memang tak suka kelas doktor. Okey, so bagi tahu apa ni? Bla-bla ni baca lah ada benda. Okey, saya dah cerita tadi kan. Ini kau baca kau faham. Ini satu. Ini tengok contoh Tengok contoh. Contoh ni dia panggil apa ni? Ni features dia. FAB, part of the product survey or what the product IP. Physical characteristic ni broadband. Broadband ni kan, broadband Unify apa semua broadband tadi kan. Okey. Apa broadband tu? Broadband ni dia ada ciri, dia ada dawai, dia tu capacity apa semua physical, dia hitam, dia besar gini, ada besar ni, ada antena, itu features. Advantage dia apa? Describe why the features provide an advantage for the customer, faster download speed. Cepat download. Okey, advantage ni bila pakai broadband ni dia cepat download. So apa benda? Okey, bila awak ada kat rumah, ada wifi pakai broadband ni kan. Jadi kat rumah tu ada pelajar, ada awak yang meniaga, ada awak yang jadi student, macam-macam kan. So jadi benefit dia bagi apa? Bagi tahu describe the economic, technical, service and social benefit delivered by the product of offering. Mungkin dari sudut jimat masa, dapat bisnes banyak, competitiveness, more option. Dia jadi macam tu. Setiap benefit ni macam saya bagi tahu, bila kita bercakap tentang benefit, dia dah pergi kepada kepelbagaian. Dia dah pergi lebih kepada seseorang, lebih daripada seorang dah. Benefit kepada anda, contohnya anda belajar kan, anda dapat belajar dengan cepat kan. Ingat tak, tengok tak iklan Unify yang buat tu kan, yang ada satu family tu kan. Saya tak tunjuk kat sini Okey, ada tak saya tunjuk kat sini kejap okey. Ada tak kat sini? Kejap. Oh, Allah. Tengok iklan iklan Unify. Ni anak saya ni si Frozen je. Apa ni? Iklan Unify lah. Tengok yang mana? Ni kan? Yang dia main ingat tak? Kan? Apa rahsia rumah bahagia? Bila semua dapat apa yang diingin. Maksud? Ya, apa? Bila semua dapat ini, satu produk saja, Unify, ciri-ciri advantage dia laju, tetapi bila kita dah bagi tahu kepada seseorang yang lain, dia lain kan? Awak boleh tengok kat situ kan? Saya. Dengan Unify, setiap ahli keluarga saya mendapat hiburan dan internet yang lancar. Internet memang ada, tetapi semakin jauh saya pergi, semakin lemah isyaratnya. Ini mengganggu aktiviti internet kami. Sebelum ini, permainan video anak saya selalu tersekat. Ini tak lagi. Isyarat di... Okay, satu, anak dia nak main game kan. Bila kita buat promosi, that's mean bila kita buat promosi, kita nak cakap dengan orang kanak-kanak umur target umur apa, remaja macam kau orang ni, main game tanpa buffer, sentiasa menang kerana lain laju. Macam tu kan. Okey. Sini lebih kuat dengan mesh wifi. Kini, ialah Wira. Saya pasang satu di bilik Diva juga. Jadi anak dara saya boleh buat video sepuasnya tanpa sebarang gangguan. Cantiknya. Unify TV memang menarik.
ada banyak filem dan rancangan TV secara langsung. Tu pula mak dia. Mak dia tak kisah kau laju ke apa, aku tak nak. Yang aku nak boleh banyak siaran, ada siaran yang aku nak. Kan? So, kalau bagi tahu kat promo kat mak dia, mak ini laju, kalau main game laju. Mak dia kata, ada aku kisah bukan. Kalau perempuan lah, kalau ibu yang tak ada anak apa semua kan. Dia tak kisah semua tu, tapi dia nak macam ni. Okay. Dan on demand. Rahsia rumah tangga bahagia? Jangan berebut bila tengok TV. Dia boleh layan filem kegemaran dia, saya boleh layan sukan kegemaran saya. Zaman sekarang ni, kita kekal terhubung di dalam rumah dan di luar. Nasib baik ada Unify. Kami dapat pelan mudah lepas bayar dengan data, panggilan dan SMS tanpa had. Jadi mereka boleh terus stream, bermain, SMS dan buat panggilan. Unify duniamu sekarang. Tinggal sekarang untuk lebih jimat. Atau pergi je ke TM Point berdekatan. Okey, itu contoh. Okey, itu contoh iklan yang dia fokus kepada semualah. Tapi kebanyakan iklan dia fokus pada satu sajalah kan, untuk kanak-kanak, kanak-kanak ke, untuk orang dewasa ke. Tapi ini satu iklan yang mana dia fokuskan kepada semua. Dia tarik kepada semua. So tadi biasanya produk dia boleh pecahkanlah. Okey, kepada dia target kepada mana. Okey, kalau dia pada ibu, tu ibu, saluran ibu saja, macam tu. Tapi kita tengok kemudian. Okey. So itu yang contoh dia. Okey. Tengok dua. Ni banyak lagi contoh-contoh kat sini, you all boleh tengok nanti ya. Ni contohnya tadi. Contohnya ni rasa hot blender. Ni blender. Kan? Blender ni okey, ni features dia, spek. Kan? Ni spek dia. Ni spek dia. Kalau handbag made ni spek dia macam tak ada feature. Apa yang awak tengok? Apa yang awak lihat? Ingat tu. Kalau advantage apa pula? Advantage ni macam ni lah. Okey, durable. Kalau yang ni benefit. Ini. Blah blah. Easy time saving. Jimat masa kan. Kalau pakai hand blender ni tak ada. Kau ketang nak puasa ni kan. Beli minta blender yang cantik kan. Kan yang murah kan. Orang tak pakai dah blender yang besar kan. Mengenai kecil macam-macam kan. Terpulang. Okey. Tengok kepada, biasanya dia tengok apa benefit yang dia cari. Sebab itu kata-kata benefit dia. Okey. Yang kat sini handbag. Okey, seterusnya kita ada contoh. Ni awak tengok kemudian ya. Okey, tengok balik. Dan kalau tak faham sila tanya. InsyaAllah you all semua bagus. Ini contoh yang tadi ni real. Ini contoh. Okey. Ini contoh PAP dah. Okey, sebelum pergi ke POP tu saya nak cerita kat sini dulu. Ingat ini penting Ini sangat penting gila bab. Bagi tahu kan. Kena tahu bila nak buat copywriting tugasan yang kedua nanti, tugasan yang ketiga, ini benefit yang kita cari. Ini benefit yang kita cari. Okey, kita baca sikit. Mana. Ni. Buat besarkan sikit semua. Ni pangkah dulu. Ni the element of value pyramid. Bila kita cari ni kan, ni product and service deliver, you akan tengok betul-betul piramid ni Okey, biar you boleh faham betul-betul dan ini yang kita, manusia kita semua cari produk, ini dia. Daripada mana ni? Sumber dia ni, daripada sini ni. Bring and the element of value. Ni the element of value. Okey, the element of value. Ini kita cari produk-produk. Kenapa produk boleh jual harga produk harga 10,000 orang beli, beg 10,000 orang beli. Kenapa? Kenapa kereta harga 5 juta orang beli? Kenapa pergi kat kedai Wagyu tu harga dia RM100? Awak makan burger Wagyu 10 burger apa? Burger Ramly kan? RM3, RM4 tambah cheese RM5. Ui, dah kenyang gila babe, kan? Tapi kenapa orang sanggup beli burger Wagyu yang harga RM100-200 tu makan kan? Steak yang harga RM500. Kenapa? Ini yang dicari. Benda ini yang dicari. So apakah yang dicari tersebut? Kita semua cari benda ni.
Okey, kita sanggup bayar harga jam, harga kasut, tudung kita kan. Tudung RM10, RM20 dah tak boleh nak raya kena cantik kan. Kena harga 100 berrelik-relik. Kenapa? Ini dia main. Okey. Dia main elemen ni ya. Dia main elemen kat sini. Okey. So kita tengok balik satu-satu kita baca dulu. Dia beritahu product and survey deliver fundamental element of value that address 4 kind of need. Bila ada exam ni tanya, apakah 4 elemen of value yang kita cari? Needs. Needs and want. Needs ni keperluan Ada 4. Okey, ingat ni, ada 4. Okey. Yang pertama sekali, yang paling rendah sekali, yang paling basic sekali adalah functional. Mula fungsi. Kita tengok emosi, kita tengok life changing pula. Okey, dia akan mengubah impact, memberi inspirasi kepada hidup. Dan satu lagi social impact, itu transcendence. Okey. In general, the more element provided, the greater customer loyalty and higher company sustainable revenue. That means bila kita cakap pasal benefit, ini kita cakap pasal benefit tadi. Okey, bila kita cakap pasal benefit, kita nak tekan kat sini lah. Mana tadi? Dia cakap benefit. Benefit mana tadi bawah ni kan? Benefit ni kan? Benefit yang dicari. Okey, apa benda yang benefit yang pertama? Okey, benefit yang pertama apa? Ini bawah ni dicari ni. Elemen dia. Kan? Jimat masa. Okey. Awak beli sesuatu produk, ini gambar ni awak jangan keliru Gambar ini you buat je. Okey, tapi yang pentingnya perkataan term-term dia. Okey, jimat masa ni maknanya beli jam ke doktor? Tak, produk you. Macam tak ada Unify tadi. Okey, dia boleh bagi jimat masa. Dan jimat masa kenapa? Sebab dia download. Jimatkan masa anda dengan Unify. Kenapa? Download yang sangat tinggi. So, customer pun dapat cepat datang. You serve customer cepat. Customer datang, terus dia dapat buat. Ini tak, minta maaf sistem tak login lagi ni. Lambat kan. Minta maaf lain tak okey lah hari ni. Kan? Dah. Dah. Okey. Dapat apa dah? Kita dapat reduce risk juga. Pada masa yang sama. Kurangkan risiko perniagaan anda dengan Unify. Kenapa? Tak di corner pula. Line yang stabil. Boleh juga dapat macam-macam lagi. Reduce, kurangkan kos dengan Unify. Kenapa? Kami menggabungkan plan yang produk kita paling bagus bila kita boleh gunakan semua elemen yang kita ada. Kita boleh boleh sembang, boleh goreng semua elemen yang ada. Simplify ke produk kita ni, memudahkan ke produk kita ni, boleh mengorganize ke kan, membantu mengorganiskan, maknanya menyusun produk-produk barang-barang dan seterusnya, banyak lagi. Kualiti ke produk kita ni walaupun mahal tapi menekankan kualiti. Okey, macam iPhone ke kualiti kan. Orang tengok iPhone tengok kualiti. Okey, kalau orang beli telefon murah ni dia nak apa? Dia nak reduce cost, jimatkan cost anda. Kenapa nak beli untuk anak je? Beli murah-murah tapi nak pakai sendiri pakai yang mahal. Kan? Dia nak emotional, kan? Okey, dan seterusnya. Ini ada setiap ini ada produk-produk dia. Tapi kebanyakannya kalau makanan dia akan pergi kat sini. Kan? Boleh juga buat sini, boleh je. Okey, yang mana-mana sahaja awak boleh kaitkan. Yang ni, dan seterusnya dia akan nak sikit kepada emotional. Okey. Dia beli sebab barang, sebab fun. Okey. Makanan boleh terapi stres lah hari ni. Jom kita pergi makan. Stres pergi makan. Betul tak? Kalau you stres, you buat apa? You makan kan? Now you nak makan coklat yang mahal-mahal, betul tak? Share, apa benda lagi? You akan pergi makan, betul? So kat sini you tak bagi, kadang-kadang, tapi kalau akhir bulan you dekat office, you dekat Niza ni, you nak makan, you tak emotional dah. You akan jadi jimat masa kau dekat. Jom makan dekat-dekat dah lah kat kedai ni je. Sebab apa yang dia beritahu? Sebab dekat ataupun reduce cost, murah. Kita mainkan nasib bajet sudah. Kan? Kalau you target jimat masa. Tapi kalau lah awal bulan you akan pergi sini kan. Bila dapat masuk awal bulan kan, satu bulan you akan pergi therapy value. Wah, penuh McD, KFC, apa semua penuh. Ya Allah, penuh, jam pack. Kan? Apa yang paling mahal kat sini saya nak? Kan? Paling mahal, bagi saya paling mahal. Tapi kalau akhir bulan
kita beramai-ramai beratur di kedai bajet. Okey? Dia macam tu kan. So kita tengok offer yang mana kita nak. Biasanya macam tu kan. Okey. Ikat perut katanya kan. Betul. Okey. Alih-alih ikat perut kan. So tengoklah kepelbagaian ini macam-macam produk ya. Okey, yang boleh fun. Okey. Kalau produk yang macam ni kan mungkin jadi dah masuk fun. Dia dah berkualiti kan. Ini S9 yang lama dah. Okey, produk dari segi kualiti, apa lagi? Boleh organize banyak app di dalam ni kan. Boleh fun juga. Kan banyak banyak game apa boleh download apa semua kan seronok. Okey, ada gambar-gambar boleh simpan, ada app jadi nostalgia, boleh semua. Okey, kalau kedai makan tu kedai makan yang antik-antik apa semua kembali. Makcik rasa kan bawa kedai-kedai nenek makan-makan makanan kuih-kuih tradisional kan. Itu mengembalikan buat kuih tradisional bukannya nak make money, jimat masa dengan makan kuih cokodok saya dah. Makan cokodok ini resipi turun temurun rasa seperti 60-an. Bawa mak pergi makan. Oh sedapnya. Mak rasa macam kembali ke zaman dahulu makan kan. Nostalgia. Okey. Macam-macam dan contohnya ini bagi kadang-kadang dia bagi motivation. Okey. Dia jadi geng-geng ni geng-geng Ferrari. Ada certain produk dia bagi hope. Helium ni dia punya keturunan dia, dia punya trend dia kan. Produk-produk dia bagi motivation, self reward dia. Okey, dia bagi self reward kepada diri dia sendiri geng-geng Ferrari kenapa? Macam set-set VIP kan, dia duduk hotel mewah semua tu, dia beli kereta mahal. Geng-geng Ferrari, geng-geng Lamborghini, kenapa dia nak geng? Dia rasa ni life changing, dia rasa belonging group. Kami geng-geng iPhone. Geng-geng saya hitam. Dia ada geng-geng dia. So setiap produk di mana dia letak? Mungkin kalau produk makanan dia tak akan pergi kat sini sangatlah. Okey, dia akan pergi ke kat sini lah, emotional lah. Makan ni kan, makan dia melibatkan emotional kat sini. Dia boleh pergi kat sini Dan satu lagi transcendent ni benda yang bersifat rohani lah. Macam-macam kalau produk pergi umrah and so on, betul kan? Okey, dia lain lah. Okey, itu yang sangat penting untuk awak faham bila awak buat copywriting nanti. Okey, untuk awak faham dan produk awak ni apa benda. Okey, ada 4: functional, emotional, life changing dan social impact. Okey. Okey, ini POP ni sama je. Point OP ni POP adalah point of quality yang sama. Apakah persamaan produk kita dengan persamaan produk lain orang lain? Dan POD ada persamaan perbezaan pula ya. Okey, basic tu macam itulah. Yang lain tak tricky sangat, yang lain simple saja, straightforward. Ni kan apa persamaan dia kan? Semua tayar 4 ke, semua boleh muatan. Dari pergi persamaan dia ni dia MTV ke. Contohnya kan, ni makcik ni kan. Dia nak cari ni ini yang saya lepas lah ni, dia ada kerja kena buat saya ni tak ada. Saya tak bagi banyak lah saya ni. Okey. Nama pelanggan, demografi, pilihan yang dia nak kan, persoalan dia. Betul tak dia kata, syukurlah sangat Mila abang main kutu kasih. Dapat gak beli 5 ketus sekaligus kau? Dia beli kasih 5. Tapi betul ke tak? Terima kasih bang, tapi rasa muak ke kereta kita tu. Kereta ke Lisa beli kasih 5 kau. Rasanya jangan beli kasih lagi, tak boleh beli kasih lagi kan. Kita kena beli kereta dulu. Okey. Contoh. Okey. So ini yang seterusnya. Okey, secara umum je lah. Ini tak susah sangat. Okey, ini direct to the point saja ya. Okey. Ini box yang nombor 3 saluran. Okey, channel kan. Channel. Yang ni dah simple-simple sikit lah. Ini dah sikit je. Ni check out je. Kalau sini sikit top ni kan kita tengok sini, kena cover dengan yang ni lah. Okey. Kenapa saluran ni, fungsi saluran untuk apa? Meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap produk. Saluran ni macam mana tadi? Ada kedai.
online dan offline. Okay. YouTube, ada channel YouTube untuk apa ni lah. Kan? Kenapa semua orang ada channel YouTube? Kan semua produk ada FB, ada IG, dia ada dah kedai. Kan? Kedai dah ada, kedai banyak dah. Tapi kenapa ada FB, IG? Ini semua pelanggan saluran ni semua untuk yang ni lah. Semua sama sajalah untuk meningkatkan kesedaran, membantu meningkatkan banyak lagi yang lain lah. Okay. Membolehkan pelanggan membeli dan seterusnya. Sedap cerita lah. Okay. Ini saluran ini tingkat-tingkat lah. Mula-mula kenapa kena ada saluran untuk kesedaran pelanggan. Okay, buat penilaian, buat pembelian, deliver dan seterusnya. Okay, ini basic je, saya tak jelas. Kalau awak belajar dulu pemasaran kan, you all dulu ambil principle of marketing, betul tak? Itu lagi detail dah dulu, betul tak korang? Ashraf, kau ingat tak kau ambil principle of marketing? Tak ada. Tak ambil? Principle of marketing tak ambil? Tak, dia tak buka untuk yang kali ni dia tak buka. Dulu, you all tak ambil dulu marketing, apa-apa langsung tak ambil? Tak ada. Ya ke? Agak susah sikit lah. Bukan agak susah lah. Maknanya sepatutnya ada ambil marketing. You tak ambil Okay. Dan kau yang ambil sebab marketing tu basic. Principle of marketing tu. Itu asas. Asas subjek teras. Tapi dia tak jadi subjek teras lah kot. Okay. Ini basic dia saja. Ini asas sahaja. Okay. Saluran dia ada 3. Saluran direct. Okay. Dia ada indirect dengan ini indirect juga. Okay, on channel ni kedai dia sendiri. Okay, laman web sendiri, kedai syarikat sendiri. Ataupun dia pakai indirect. Dia ada kedai ataupun retail store yang dia jual lah. Contohnya kalau kedai, contoh kita ambil satu Samsung. Samsung dia ada kedai dia sendiri. Itu on channel. Laman web sendiri. Ataupun dia gunakan dijual di Sangheng. Kan, dia jual di mana lagi? Mana-mana kedai itu yang bukan dia punya okey. Yang ni indirect Ini indirect, okey. Okey, yang tu. Kat situ. Okey, ini distribution. Okey, basically yang ni benda yang sama sajalah. Okey. Saya tak akan pergi detail lah. Ini basic saja. Okey, apa yang kita ajar kat sini, yang saya share kat sini basic saja, cuma you kena baca lah. Okey. Ini distribution channel. Ada manufacturer pergi customer, ada manufacturer pergi kepada retailer. Ini stok dia, ada yang macam ni, ada yang terus pergi kepada customer. Okey, bergantung kepada produk lah. Okey, stokis ni apa pula? You all kalau berniaga-niaga dia ada stokis kan? Stokis buy the product directly from manufacturer. Okey, ini contoh lah. Okey. Dan seterusnya. Dan yang ini untuk customer relationship kita ada 3. Ini sama lebih kurang Cuba tengok kat sini sikit lah. Okey, marketing channel ni kita kena ada kat sini. Ni ada penambah kat sini. Kita detailkan kat sini kat sini. Step-step dia. Okay. Customer acquisition ni nak bawa, ini basic yang awak kena faham. Mula-mula sekali kita nak bawa pelanggan kita. Itu pertama. Yang kedua, macam mana kita nak bawa pelanggan kita ni? Okey, yang ni dia cerita kat sini. Mula-mula huyah customer, dia tengok bajet, dia ikut promotion dia bla bla bla, dia ada flow dia. Okey. Macam mana kita nak tarik pelanggan kita? Macam mana banyak orang guna pergi kat mana ni? Website. Okey, website, banner, direct mail. Tapi yang paling banyak orang pergi kat website. Kan, dia mula-mula tahu produk tu dia pergi kat website. Okey. Ada website ni lagi bagus. Sebab tu setiap perniagaan ni kena ada website. Yang ketiga adalah social media site. Dia buka-buka laman sosial. Oh ada ini data ni mungkin berubah-ubah lah. Okey, ini yang saya share yang tahun bila ni kan yang ada ni. Okey. Sebab mobile device, okey, dan seterusnya. Okey. Bila kita dah dapat, kita nak retention pula. Retain ni apa? Dia dah datang, dia dah tahu kita nak retain, process of engaging customer. That means kita nak convert.
Bila datang dia membeli, keep beli. Ha? So kita nak dia datang sekali beli, dia beli lagi, dia datang lagi. Kita nak tangkap dia. Jangan customer datang terus belah, you tak ambil nombor dia, you tak boleh detect dengan dia. Sebab tu kita ada kad member dah, macam-macam cara. Okey, yang dibuat. Okey, ini contoh lah. Contoh kat sini kena masukkan lagi. Okey, itu yang paling simple sekali ya. Sepatutnya ada contoh-contoh lagi yang tak lain. Okey, tapi tak masukkan. Nanti kalau masukkan kena masuk biasa. Okey. So dia orang tak masukkan. Ni dia tahu ni acquire new customer 25 time expensive. Kau. Okey. Bila customer tu dah dapat, dah datang, dah masuk, dah acquire, dah kat sini kan. Dia dah masuk kat sini ni. Dia dah beli produk kita ni kan. Dia dah engage, dia dah conversion dia dah beli kat sini ni dah beli. Kalau kita terus biarkan dia, kita kena buat lagi kat sini. Kena ada duit bajet lagi ni untuk tarik lagi. Kalau dia dah beli kat sini, kita tarik dia ni. Kan? Kita tangkap dia. Kita tangkap dia kat sini supaya dia terus boleh beli balik nanti kat sini dia. Kalau tak dia hilang, kita kena cari yang lain lagi. Bajet lagi, kena buat marketing lagi. Ni tak ada dah. Kita dah simpan kat sini. Kita dah simpan dia dengan kita. Okey, lain kali jimat kita punya pemasaran Dan ini cara untuk kita tingkatkan sale lah. Macam mana kita nak memudahkan dia orang beli Ada 3 kaedah tekankan kepada benefit. Macam bagi tahu tadi kan? Okey, bila kita nak seorang beli, kita kena tekankan benefit. Kita jangan bagi tahu, oh ini laju, kamera dia power. Tak, bukan itu yang dia nak cari. Okey, ada omega 3. Apa tu? What the heck? Kata kan? Ada kacang. So what? Kita kena pergi balik benefit apa yang dicari tadi. Ingat semua? Dicari apa? Yang ni tadi kan? Dicari ni. Okey, ini yang dicari. Ada perkataan-perkataan yang sesuai untuk letakkan lah. Nanti kita akan tengok Okey. Ni ada perkataan-perkataan pula. Cuma sekarang ni kita nak tahu apa benda produk anda. Okey. Okey, seterusnya. Yang lain tak ada apalah. Key activities ni, aktiviti yang dia buat ciri-ciri activities dia. Okey. Biasa kebanyakannya produk kat sini lah. Okey. Ini bukannya, ini contoh, ini aktiviti ini contohnya kalau produk ni, contohnya Ramli Burger keluar burger. Ini produk. Okey. Ini menyelesaikan masalah macam doktor. Kan, kalau platform ni kedua-dua sekali lah. Okey, dia ada sedia produk apa semua jugalah kan. Okey. Ni contoh. Ni tak macam tadi kita dah tengok Okey, kita ada physical, kita ada human, finance, macam latihan yang kita buat tadi lah. This is simple sajalah. Sepatutnya tak susah bagi awak Okey. Ni, tengok betul-betul yang ni, jangan keliru Okey. Soalan nanti kita akan guna bahasa Inggeris lah. Okey, soalan nanti bahasa Inggeris Ni physical benda sama tadi Okey, dan cost ada 2. Basically macam tu. Dah tak ada. Dari streaming yang ikut yang ni. Okey. Dia tadi kan. Ada lagi. Ni kena tahulah semua ni. Okey. Yang ini cara untuk mendapatkan pendapatan. Okey. Basically ini je you baca yang ni. Ini yang akan keluar dalam exam Ini contoh yang dia bagilah. Ini business BMC. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Nanti saya akan sharekan slide-slide yang berkaitan dan saya akan sharekan juga klip nanti hari ni untuk you all masuk, you boleh tengok tugasan 2 yang you buat macam mana. Masuk group APK dan minggu depan cuti masalahnya. So minggu satu lagi kita akan tengok. Saya akan terangkan dengan lebih detail untuk soft sell dan hard sell pula Okey, kecuali you all nak buat kelas tambahan lah. Dan saya tak rasa awak buat kelas tambahan kan. So sila fokus dengan BMC ni elok-elok Okey, sebab nanti tugasan yang ketiga pun kena buat BMC juga. Okey. So tugasan 2, tugasan 1, tugasan 2, ujian ni semua berkaitan dengan BMC. Okey, so sila fokus.
So saya rasa itu sahaja kuliah awak akan dinantikan. So nanti saya akan share link attendance Okey, saya akan share link attendance. Lepas ni saya akan share link attendance. Terus hantar dalam masa 30 minit, boleh? Okey, 30 minit sampai pukul 10.30 saya bagi tahu Lepas tu saya tak terima dah. Okey. So setakat ini saja. Jumpa lagi minggu hadapan minggu hadapan 2 minggu. So selamat berpuasa semua. Walaupun lambat lagi tapi ini last pertemuan kita sebelum puasa. So bye bye semua, good luck. So jumpa, jangan lupa login klik nanti dan isi attendance. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Doktor, thank you doktor. Bye bye semua. Assalamualaikum. Salam, Terima kasih doktor. Assalamualaikum. salam, bye bye.